Ada orang sebut gini, aku ni kalau tak ada piti mati ya, sebab piti tu nyawa aku. Apakah orang ini? Orang bodoh namanya. Dan awak kau ni, wa'arid anil jahilin. Jangan layang orang bodoh. Faham lagi? Ha. Kalau dia makan nasihat, nasihat. Kalau jenis nak menang, tak payah. Faham lagi? Ha. Ada apa yang perlu dibuat ketika kita difitnah? Jawab atau berdiam diri? Jawabnya, jika kamu mampu, diam sudah. Orang burukkan kita, diam sudah. Orang burukkan Rasulullah, tak boleh berdiam diri. Faham lagi? Nampak? Orang burukkan kita, tak ada masalah. Tak ada apa. Kita kena pertahankan Rasulullah. Tak boleh hina, tak boleh apa. Sahabat dulu orang caci dia ada benda, tapi orang caci Rasulullah waktu ambil pedang kerak kepala dulu. Bukan hidup kita ni mencari pujian orang. Orang puji alhamdulillah, tak puji sudah. Faham? Ada gitu saja. Asalkan kita tidak buat apa yang difitnahkan. Cuma zaman ini zaman fitnah. Termasuk zaman fitnah itu orang yang jahat pun nak bersandar atas fitnah. Learning kalau orang jahat, dia jahat. Nak 3 kali dah cerai lelaki. Suami pertama dok dang 3 tahun cerai. Suami kedua dok dang 3 tahun cerai lelaki. Suami ketiga dok dang 4 bulan kena cerai pula. Pasal apa? Perangai utuh. Perangai dok molek. Memang jahat lah. Orang kenal belaka jahat. Kapung dia lah, orang luar tak tahu. Orang sebelum orang tahu, adik-adik tahu dia utuh perangai. Faham? Nampak? Jadi nak selamatkan diri, nak jadi dia baik, tak kata nak buat kau ni. Ini mudah je. Kita jahat. Nampak? Senang je kalau kita jahat. Tulis dalam Facebook, Allah bersama orang yang benar. Kan mana orang like? Betul, awak yang terbaik. Padahal dia bapak pada aku. Betul tak ni nama itu? Nah, dia hak jahatnya. Allah bersama orang yang benar. Dia yang bahang piti sejik. Nampak tak? Tapi cara dia nak elok diri, tulis dalam tu, fitnah itu memakan diri suatu masa nanti. Orang kata dia orang baik. Nampak? Dia yang kerja hudoh dalam kampung tu. Tapi nak selamat diri, dia tulis, merangkaklah kamu meminta ampun di mahsyar nanti. Orang pun kata dia orang baik. Orang yang kata tu jahat. Betul tak? Itu zaman dia. Fitnah di dalam fitnah. Faham tak gitu? Jadi kalau orang fitnah kita, tak usah layak. Tak usah cara. Cara dia banyak kerja nak buat. Rumah mu berkobang ni macam sarang bu. Faham? Musibah rumah mu pada layang je. Mandi wajib ke mandi junub apa beza? Bezanya masa ejaan itu. Junub J, wajib W. Hukum sama je. Iaitu mandi wajib mengangkat hadap sah, mandi junub mengangkat hadap sah. Cuma junub itu maksudnya 2 perkara. Wa in kuntum junuban fatahharu. Jika kamu junub maka mandi. Junub ini salah satu 2 sebab. Pertama sebab keluar mani. Dak nikah lagi keluar mani. Faham? Junub. Orang ini sudah berhadas junub. Kalau nama khas, kalau nama am, dia berhadas besar. Faham lagi? Kalau jima', junub juga. Faham? Jima' junub juga. Wajib juga mandi. Izal takal khitanani faqad wajabal ghuslu. Bila bertemu 2 tempat khitan, maksudnya jima', maka wajib mandi. Ada kalanya keluar mani tanpa jima'. Contoh mimpi. Faham? Bangun tengok mani kubah ada kain pelekat bolah. Nampak? Junub. Ada kalanya jima' tapi tak keluar mani. Ada kat jima' tak keluar ni ada, tak. Tengah-tengah jima' rumah terbakar. Api. Tak keluar mani. Contoh. Faham? Kena mandi tak? Kena mandi. Itu mandi junub pun boleh, mandi hadas besar pun boleh. Jadi kalau dia niat saja aku mandi junub sah, saja aku mandi hadas besar sah. Faham? Yang tak boleh ni dia haid, dia niat mandi junub, baru salah. Faham? Jadi niat yang terbaik yang merangkumi semua, saja aku mandi yang wajib. Itu sudah merai untuk semua.
Kerana haid boleh, kerana nipah boleh, kerana wiladah boleh, kerana keluar mani boleh, kerana jimat pun boleh. Lagi mudah. Adakah sesuai nikah kahwin dilangsungkan dalam bulan Syaban atau mana-mana bulan ibadah yang hampir dengan Ramadan? Dia kata kalau dekat dengan Ramadan boleh tak buat majlis nikah? Lah aku pandamung dah. 12 bulan ni tidak ada larangan. Bulan Ramadan boleh nikah. Cuma kalau awak bawah kan. Bang, dia kata buat apa buat dekat bulan Ramadan? Biar dak jauh buat makan. Untung ke? Kalau gitu bergaluh. Sedangkan kahwin itu Nabi suruh wi makan kat orang. Aulim walau bisyatin. Bila kamu kahwin, wi lah makan kat orang. Buatlah jamuan walaupun dengan seekor kambing, tak sembelih lembu pun. Jadi tidak ada hari yang dilarang kita berbuat jamuan. Mana yang mudah bagi kita buatlah. Betul tak? Suka tak kalau nikah? Kat mana suka? Masa jamu. Orang bui hadiah banyak. Betul tak? Pengantin perempuan boleh. Ni besar-besar ni tong. Tengok tak? Tong gini, tong gini, buku gini, bunga gini, khipuk gitu. Malah sekarang buka dia. Kan seronok. Betul tak? Kalau lelaki orang wi hadiah kita tak? Dia pitih. Salam 5 ya, salam 7 ya, salam 10 ya. Waktu segi ya. Mang. Boh, hok dah rajin ngai beli kelepeng ngai ni. Betul tak? Nah. 5,000 nak oleh aku ni. 5,000. Ayah dak aja bakar je Melayu. Baju Melayu ah. Nak buat jamu mang. Pak atas belakang lagi kocek je. Pak nak. Nampak? Tu seronok ah. Dah halal tak terima hadiah? Halal Nabi suruh kan tu. Tahadau tahabu. Selalulah beri hadiah sesama kamu. Datang kasih sayang. Tak salah. Yang salah kita nikah anak niat nak faham hati orang. Baru salah. Soalan seterusnya. Ketua menggunakan wang haram, suruh kita berbuat, kita tak taat. Tak boleh taat kalau barang haram itu. Itu tak boleh taat. Kita kena nasihatlah. Apakah hukum seorang isteri yang meminta kesesatan kediaman suami yang mampu dan banyak duit tapi dimarah ditolak oleh suami? Kita ni berilah kehidupan mengikut kemampuan. Betul dipanggil suami. Isteri kita ni dia tinggal rumah kerana nak duduk dengan rumah kita. Dia tinggal keluarga, tinggal tanah air untuk duduk dengan kita. Jadi kalau kita mampu buat rumah yang selesa, biar selesa je. Kerana dia berkorban untuk kita. Mana korban dia? Lu beranak. Mu boleh beranak. Cik Tuhan awak gile. Tahun ni bini, tahun depan laki. Beranak. Tak kepecah geriba. Nak tu beranak. Pak laki. Mati terus kita. Betul tak? Dia yang korban. Walau mulut banyak bopek tapi sakit. Masa dia sakit nak tubik darah bercawang-cawang tu muak dia di luar. Dewan bersalin. Main masak gitu. Duduk luar tunggu. Bang, bini tu macam nak hati lah tu. Tahu tak? Kita ada rasa pedih. Ada. Ada bi. Sebab tu kalau bini minta piti 100, 1,000. Kalau ada lah, tak ada sudah. Faham tak lagi? Kenang jasa dia tu dah. Nak? 5 orang beranak. Nampak? Ngandung tu macam apa panggil benda? Alohang. Alohang ni belugar, berselugar. Dok sedak tubuh, dok sedak mulut, pening kepala, senok, sakit orak, sakit sendi, jigit berasa macam gigit paku, macam-macam pasal kan. Ada dok boleh bau ikan goreng, wah, mutuh. Laki dok boleh start mutuh kat rumah, bawa sak orang dekat dok boleh. Kena start jauh. Mesti siapa? Ada tak gitu? Ada tak? Dok boleh bau tu, dok boleh bau ningsa boleh bau witi. Witi tak apa, dak utah. Faham lagi ada? Tak kenyakit gitu. Faham? Berilah. Abang ada bandar beli ke lipa kita cabut orang beli ke hak kedai kasut you tu hak puluh ya. Hei, mu beranak anak aku 10 orang tau. Ge 100 aku beli. Pasal 10 anak mu lahir anak. Tahu tak? Tak kakak 10 ya. Pitih ada 200 setengah hai. Ge 100 beli.
Beli ke rata jatuh dalam laga 2 kali raya dah beli. Samah tak apa dah. Hei, 15 mah. Tahu tak? Dia minta 100 ribu. Dia minta beg tangah 60 beli hot 600. Bila kau minyak wangi pasal malang orang kata 10 iya. Hei, 10 iya pun dia baru jawab lipah. Ha. 300 beli. Bini kita kan? Suka tak bini kita kalau kita pergi tu mau? Suka tak? Suka dia. Lepas tu dia tak arah tu nikah ulap. Kalau anak asnaf zakat, boleh tak ayah beri? Boleh. Tapi ingat, kalau anak tu atas nama miskin, tak boleh. Bila anak kita miskin, ayah kalau senang, wajib beri nafkah. Bila mak ayah kita miskin, kita anak tak boleh beri zakat atas asnaf miskin. Kerana kita anak wajib tanggung nafkah. Tapi kalau asnaf lain boleh. Nah, anak dia orang berhutang, boleh beri zakat. Ayah beri. Anak dia sabilillah, boleh beri zakat. Anak dia mu'allah, boleh beri zakat. Faham lagi? Anak dia musafir, boleh beri zakat. Atas nama miskin tak boleh. Kerana kita wajib tanggung. Siapa yang kita wajib tanggung nafkah, tak boleh beri zakat. Faham? Soalan seterusnya. Kita tangkap kucing jiran, kita buang jauh-jauh. Sebab dia berak rumah kita berjemaah. Kucing jiran berjemaah terus pergi berak rumah dia. Faham lagi? Dia yang pertama, jiran itu tuan kucing kena basuh, bersihkan tempat kita. Dan yang kedua, dia kena sekat supaya kucing itu tak mari rumah kita. Kerana kita tak suka. Buat lagu-lagu mana pun. Sama dia pesan kucing dia jangan pergi rumah dia ni. Molek ni nak apa? Rumah ni jangan pergi. Kucing dia, okey bawa. Tak pergi, tak apa. Adakah kucing reti gitu? Tak reti, yang kurung. Macam lembu masuk dalam berak dalam tanah orang. Tuan lembu wajib kena korek. Tahi dia kena buang. Wajib atas tuan lembu. Lembu tak wajib. Apakah hukum orang Islam yang tidak mahu solat fardu? Masuk neraka. Bila masuk dalam neraka sakar, dengar suara orang bertepik, berjota-jota orang bertepik lolong. Lalu datang malaikat, ma salakakum fi sakar? Apa sebab kamu masuk dalam neraka sakar ini? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka jawab, kami dulu hanya dak semayang je. Sampai kena bakar gitu semua. Mu raja, mu menteri besar, mu perdana menteri di Malang, menteri besar nak jatuh dah. Tak ada kira siapa-siapa. Kalau tidak semayang, lagi. Jangan politik saya. Kalau tidak semayang, neraka sakar. Tak kira siapa-siapa. Dah, faham baik? Ustaz ke siapa dak semayang, neraka sakar. Dia ada kelak dia dah. Ahli kelak duduk situ. Tapi ada kat dia tak apa Ustaz. Kita orang Islam walaupun masuk neraka tak kekal. Ada 10,000 tahun duduk dalam tu. Tak gamak. Mu nak duduk 10,000 tahun. Mu balik sekarang buka api dapur gas. Habis biar siapa merah tuku, padang api, selok kain, buang lalu-lalang duduk kejap. Rasa lama 10 saat ngetuku-tuku kat ICU. Tak boleh cabut. Semak situ. Tu baru 10 saat. Nak duduk 10,000 tahun dalam api. Sedap gamak mu cakap. Apa hukum jual barang rampasan untuk sara anak bini? Kalau rampasan itu tidak sebenar pada syarak, haram. Kalau dibenarkan syarak, tidak haram. Kena letang hukum syarak dulu. Ada rampasan itu dibenarkan. Ada rampasan itu zalim. Sebab tu nak sambut-sambut barang apa, barang lelong, hati-hati. Ada barang itu dirampas kerana zalim, tak boleh kita sambut. Okey? Ada yang kita tahu dah ini bukan zalim tapi barang ini ditinggalkan. Nampak? Dia tak masuk dalam negara kita. Barang ni terlepas lah ni, dia tak mau ambil, takut kena hukum, maka dilelong kerajaan. Itu boleh. Tapi barang ni kita tak tahu adakah zalim ataupun tidak. Tak ma yuribuka ila ma la yuribu. Kalau ragu tinggalkan. Soalan seterusnya. Apakah hukum suami isteri tak reti ilmu Quran dan tak ajar anak-anak mereka Quran? Tak reti tak apa lagi, tak ajar tu salah. Asalnya kita kena ajar bukan isteri, suami. Nabi kata alimu auladakumul Quran. Ajarlah kamu sekalian, bukan kunna, suami-suami, anak kamu Quran. Suami-suami. Tapi bila suami-suami ramai yang tak pandai Quran. Nak ajar gua ni anak dia sendiri lagi megedu. Faham lagi?
maka pergi atau tempat belajar Quran. Kalau sudah ada dia ajar baca Quran di sekolah, sudah memadai. Kerana kita tidak wajib menjadi qari dalam bab qiraatul Quran. Kita hanya wajib berusaha supaya jadi qari dalam bab sah semayang. Faham? Soalan seterusnya, kalau kita gadai emas, kita pergi hukum murah dan sebagainya. Gadai-gadai ini yang dibenarkan syarak dibolehkan. Kalau yang riba itu haram. Kalau kita buat perkara-perkara ibadat berkait dengan perkara yang tidak betul, maka Allah tak terima. Faham tak lagi? Tak terima kalau ada benda tak molek. Kalau molek tak ada masalah. Kalau tak molek bukan kata mung anak Nabi Adam Tuhan tak terima. Bila Habil dan Qabil diminta beri persembahan kepada Allah, Habil beri yang molek, Qabil beri yang tak molek. Hak molek Allah terima, hak Qabil Tuhan tak terima. Sedangkan Qabil ini bin Nabi Adam. Anak Nabi Adam diri dah tak molek, Tuhan tak terima. Mu anak siapa? Cikgu Adam bah. Nah. Soalan seterusnya. Bagaimana kita nak buang buruk sangka pada orang lain? Biar dia sekadar lalu di dalam hati, ambil yang baik dulu. Dia buruk-buruk ni dia sahih. Sahih, ada bukti, ada qarinah, jelas, itu baru barang buruk. Nampak kita balik, tengok orang waktu turun tangga kat belakang dapur, waktu turun TV, waktu turun peti kat belakang. Hak waktu turun bawah laut atas lori seorang, atas kat tangga seorang, Allah kat atas rumah seorang. Tiga-tiga pakai topeng mereka. Orang curi ke orang mindah? Cik jawab. Orang curi orang mindah pakai topeng. Ni bukan mah ni topeng Doremi. Faham lagi? Tu orang curi. Faham lagi? Itu baru boleh kita kata pencuri. Faham? Ni dah kita lalu tengok orang tu duduk belakang rumah orang. Congok lah gelap. Esok cakap bahawa curi tu. Tengok dah malam. Boleh jadi dia nak curi. Sangka buruk. Boleh jadi nak ucing. Dia nak Cina mula lalu, waduh. Faham lagi? Faham lagi? Jadi ambil hak baik dulu. Kerana tak ada bukti. Soalan seterusnya. Bolehkah anak luar nikah bingkan dengan anak angkat? Mana boleh? Orang tanya Nabi Rasulullah, kalau mengandung anak luar nikah tidak dengan berzina, nak bing siapa? Nabi jawab, al-waladu lil firash. Anak itu bing mau. Susah masalah. Apakah hukum lesen kilang arak yang dibayar pada kerajaan? Kerajaan Islam tidak dibenarkan mengambil untung atas arak. Tapi kerajaan Islam dibenarkan mengawal kegiatan minum arak oleh orang kafir. Kena faham situ je. Dia gayung sikit, tak betul selalu. Faham? Kita sapu minyak wangi tanpa alkohol pada tangan, kemudian mengambil wuduk. Apakah solatnya sah? Akan baunya masih ada pada tangan? Sah. Kerana minyak wangi itu sedikit. Orang nak mandi, bau minyak wangi. Kita ambil minyak wangi, sangat sikit. Kita ambil wuduk. Maka sedikit minyak wangi itu tidak menjadi manik min musulma ila al-adwi. Tidak menjadi penghalang sampai ke air kepada anggota wuduk. Soalan seterusnya. Seorang wanita tidak sempat tutup kepala, bukan mahram, tiba-tiba masuk dalam rumah. Perlukah wanita tadi buat solat taubat? Orang puang dalam rumah, orang luar mari nak hantar barang, postman. Nak nyegi buka pintu, puang tak akan duduk. Maka adakah perlu bertaubat perempuan itu? Tak. Postman itu kena bertaubat. Kerana Nabi kata jangan duduk pada tempat yang nampak dalam rumah orang, dikira mencuri. Haram. Kita pergi rumah orang, tikap buka, kita pergi kat tikap tu. Haram. Nabi larang. Kerana takut nampak tuan rumah. Tuan rumah dalam keadaan pakai jubah, okey. Tok Imam, jubah Tok Imam pakai spender je, dok balik orang. Faham lagi? Jadi Tok Imam ke salah orang yang hitam tu. Kamu masuk rumah orang, mana boleh? Yang tak bolehnya, yang haramnya tuan rumah, memang tetamu dijemput. Masuk jalan raya, jalan dan sebagainya. Tapi bini tuan rumah tak akan duduk. Banyak tak gitu? Banyak tak akan duduk. Kemaratung, saya sikit kemaratung. Mari bila. Faham tak? Boleh lihat ada. Tamu balik tu orang tu, tetamu. Faham lagi? Tu kena faham baik. Tapi kalau dia duduk dalam rumah, tak tahu tetamu ada. Nak tetamu kita tolak pintu, nampak dia tak cucuk anak. Tetamu wajib bertaubat. Kerana haram pergi rumah orang duduk kat tempat yang nampak dalam. Kita pergi rumah orang, tutup apa? Tapi kita pergi rumah orang, pintu buka. Jangan pergi depan rumah.
Dah duduk mana? Duduk pada tempat yang tak nampak dalam. Faham tak lagi? Oh, sini tak nampak dalam. Assalamualaikum. Kita pintu tutup buka. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Tak jawab. Masuk rumah terus. Bunyi kueh 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 nak bilik air duk basuh ha. Buka dia. Wak anda ha. Berat perangai. Macam orang hutang apa benda. Wuduk telanjang apakah hukumnya? Sah, tapi setengah ulama kata haram, setengah ulama kata makruh. Yang boleh telanjangnya mandi junub, kerana mandi junub nak basuh semua badan. Wuduk telanjang wuduh kan. Dak cari muat lah sekarang masa koma. Masa koma tu tungging nanti tengoklah cermin belakang. Faham lagi? Tak nak wuduh ke jenis kan? Apakah maksud mata kaki dalam bab wudu? Tadi buku lali. Orang KL panggil mata kaki. Buku lali. Kerana buku lali. Buku lali. Mata kaki. Macam cermin mata, spek. Kita panggil cermin mata. Orang Indonesia kacamata. Faham lagi? Nampak? Dia kata bukan cermin yang cakap ambuk. Oh betul lah dia. Kaca boleh nampak seberang. Faham lagi? Kena ke dia? Kaca mata. Kita cermin mata. Tulis tak apalah. Apakah hukum membuka aib orang lain? Mana boleh? Kerana aib ini kemaluan. Bisa elok kemaluan orang. Mana boleh? Orang duk cakap kita elok kain. Bentarang. Haram lah tu aib orang. Ibu suka lagakan anak-anak. Apakah hukum anak menasihat? Ad-dinu nasihat, agama ini nasihat. Pak kita salah, mak je salah, anak nasihat. Cuma bila anak nasihat mak ayah, kena jaga adab. Tak boleh jekah, tak boleh tinggi suara. Faham? Apakah hukum suami tak beri nafkah pada bekas isteri lepas bercerai kerana tidak mampu? Dengar baik-baik. Bila bercerai, ada anak, isteri itu wajib nafkah, anak wajib nafkah. Isteri mana yang wajib nafkah? Isteri yang dalam iddah. Iddah lama mana ya tarabbas nabi anfusihina salah satakuru. Iddah bercerai hidup 3 kali suci. Kalau sebulan sekali suci 3 bulan. Kalau sebulan 1000 3000. Habis dah iddah. Bila habis iddah dia bertukar dari huruf I kepada huruf J. Kerana lepas I J. Faham tak? I isteri, habis dah iddah jadi J janda jantu. Bila nama J, nama janda, tidak wajib iddah. Adapun anak, wajib kena beri nafkah. Bila? Dari lahir sampai umurnya mampu berdikari. Boleh berdikari dah, balik ITN dah anak. Dah wajib dah nafkah. Faham? Nak beri lagi, sunat. Okey? Soalan seterusnya, sikit lagi. Suami kawan dengan isteri orang lain kerana nak hilangkan stres. Kerana isteri dia yang tak hormat dia sebagai suami. Dia kata isteri dia tak hormat suami. Jadi suami ambil keputusan untuk bermanja-manja dengan isteri orang lain. Mana boleh bau? Faham? Bila isteri mu tidak hormatmu, mu nasihatlah. Fa'izuhunna kata Allah, nasihat. Faham lagi? Tak jadi apa juga, buat balik borang body kami. Buat gunting gambar, tamik je. Borang dia bang, bering korok mu, nikah pula seorang lagi. Abang, nak menduakan saya. Dah mudah hormat aku. Dia akan jadi hormat serta-merta. Bak kapang tak boleh. Patang tengok nak nikah pula. Mati dah bangun cengok. Tak usah kata hidup. Orang tengah baca Yasin bangun cengok. Soalan seterusnya. Apakah hukum orang Islam kerja veterina pelanggan suruh rawat anjingnya yang sakit? Boleh pegang ke tak? Dengar baik-baik. Veterina ni orang panggil klinik haiwan lah. Dulu 80-an panggil klinik binatang. Dulu tak? Ni doktor haiwan. 80-an doktor binatang. Dah natu kerja dia, doktor binatang. Nampak? Dia tak binatang. Dia doktor. Ni doktor haiwan. Molek sikit. Molek benda haiwan tu binatang. Nampak? Sama saja. Baik. Veterina, anjing sakit. Tak latih veterina. Kita tak kerja veterina. Anjing sakit. Boleh kita buah obat tak? Boleh lah. Apa tak boleh pula?
Anjing ni dua saja yang disuruh bunuh. Faham? Iaitu anjing menggigit orang, kakau budak-budak dek kalah ha. Kakau posmen, ha, luka habis orang, mati orang, ha. Tembak, bong, sunat tembak. Yang kedua anjing bawa penyakit. Faham? Faham anjing bawa penyakit? Bawa virus lah, bawa wabak. Anjing gila ha. Orang ada tak gila? Ada tak? Anjing ada gila? Tak tahu, tak aja tengok. Sini ada anjing gila. Jangan-jangan tempat ada seekor. Anjing gila, kotor. Duk kawan orang. Cakap seorang. Cakap seorang. Lagi. Nah, dah gila. Nah, itu sunat. Pasal bawa virus. Penyakit. Menggosokkan masyarakat. Ada pun anjing-anjing lain. Anjing lomba, anjing berlari, anjing kejar, rusa, anjing dan sebagainya. Anjing dadah. Itu semua itu bukan anjing yang disuruh bunuh. Jadi bila sakit, kita beri obat, hukumnya boleh. Dalam kitab-kitab sahih, beri minum anjing, Allah ampunkan dosa. Faham lagi? Jadi bila nak pegang, DIY, sarung tangan. Sekotak, nak rias 9. Faham tak? Kan mudah tu. Nah. Pegawai polis menyamar masuk kelab malam ada maksiat dengan niat untuk pencegahan. Boleh. Dia nak cegah orang buat satu perkara kemudaratan, dia masuk dalam kelab malam. Boleh, pasal dia boleh. Yang tak boleh dia bukan boleh. Tok siok pergi masuk apa ni? Nah. Pegawai narkotik merasa dengan lidah dadah untuk mentahu jenis dadah. Boleh kan? Jadi kerja bagian tu untuk mencegah. Jangan dia buat balik setengah paket, balik isap rumah seru. Faham? Kerana pegawai narkotik dia tahu. Nak boh. Heroin number 4. Number 5. Dia tahu. Kita beri Haji Noto, heroin. Tak ada ilmu. Tujuan pencegahan yang tak boleh kerana untuk iskar, untuk mendapat mabuk. Sikit lagi dah. Kalau kita suka pada seorang perempuan, adakah patut kita luah atau pendam? Tengok tujuan. Mu nak buat apa? Mu suka nak buat apa? Nak buat dia sebagai penari? Tak. Nak buat bini? Kalau suka kerana nak buat bini, pergi khabar dia. Islam itu mudah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya tengok saudari keluar daripada masjid pada kurang malam dan kali ke-10 tu saya tengok dan saya berkenan untuk ambil sebagai isteri saya. Kalau setuju, ibu bapa saya akan datang memindang minggu depan. Nampak? Dia kata, saya pun tengok awak 11 kali dah. Alhamdulillah. Mudah tak? Mudah. Tak payah nak gepong rati-riti berapa kali pukul rambut negak atas batu sekayu. Dok nikah sekarang. Soalan seterusnya. Keluar air mazi wajib mandi ke tak? Tak wajib mandi. Keluar air mazi ni membatalkan wuduk. Yang wajib mandi keluar mani. Air mani, faham? Air mazi tak wajib wuduk. Dah wajib mandi, wajib wuduk, dia batal wuduk. Okey? Soalan seterusnya. Macam mana kita nak tinggal maksiat istiqamah? Kawan dengan orang baik-baik. Ni kawan tak pakai kawan. Tengok orang baik-baik buat kawan. Ambil nombor WhatsApp, masuk dalam grup dia. Ada semua benda baik masuk dalam WhatsApp kita. Keting, jangan lupa malam ini kuliah. Ting pagi, jom duha. Tapi kalau kawan kau jahat, keting, porong baru siapa? Jeng gitu. Isteri duduk pergi zumba untuk berhibur, berkawan. Suami cokoh duduk di rumah. Baik. Itu soalan terakhir lah. Dia ada lebih dalam 60 soalan. Ustaz lain jawab. Kalau saya jawab, bulan depan insya-Allah saya mari pula. Kata nak baca kitab pula tak? Jadi dia orang minta baca kitab kuliah bulanan. Kitab fiqh. Nipis-nipis ke lebar? Lebar kau. Kitab ni nama? Asas pada Ain. InsyaAllah. Saya bagi tahu mula. Baik. Jadi boleh ada buku. Setiap bulan depan ada buku. Jadi soalan terakhir, isteri suka berzumba. Suami duduk cokoh di rumah. Apa hukumnya? Hukum dia kita nak tahu. Zumba tu benda. Benda zumba. Jawab. Bersenam. Okey, kalau kita bersenam, adakah dikira berzumba? Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siok, pas mayang subuh mana duduk kat tu.
Adakah Tok Imam berzumba? Dapat apa berzumba kata bersenam? Ada muzik. Okey, gerakannya mengikut muzik ataupun tidak ikut? Ikut. Orang biasa je tahu. Dah. Jadi zumba ini termasuk senaman kerana dia banyak pergerakan tubuh, tetapi senaman moden yang masuk muzik dan kita ikut gerakan dentuman muzik. Faham lagi? Jadi ikut lenggok muzik. Itu fahamlah. Maknanya menari. Ya, tapi masuk kategori bersenam. Faham lagi? Okey, orang perempuan haram hukumnya di khalayak ramai menggerakkan tubuh tanpa perlu. Nah, seperti dalam bab senaman zumba ini. Melainkan tidak ada mata yang dilarang melihat. Contoh perempuan sahaja. Maka setengah ulama kata dibolehkan. Dibuat dalam dewan. Tertutup perempuan saja. Boleh kenapa? Kerana al-mar'atu aurah. Perempuan itu aurat. Apa makna? Makna aurat itu kebanyakan tubuhnya aurat. Sikit ia tidak aurat. Begitu juga walaupun dia tutup tapi dia buat pergerakan yang menarik perhatian lelaki, hukumnya haram. Maka kalau zumba gitu, nah kita tengok seronok tak? Awak yang ni, baju hitam ni, orang sini tau. Kalau tengok zumba, bukan, kalau bini bukan, anak dara buat depan awak. Seronok awak tengok kot depan. Kalau kot belakang, ini yang maksudnya innal mar'ata idza aqbalat ala surati syaitan wa idza adbarat ala surati syaitan. Perempuan bila beradak dengan kita, dia beradak dengan rupa syaitan. Dia pusing punggung pula, pusing dengan rupa syaitan juga. Bukan perempuan itu syaitan. Datang syaitan menghias lalu menggoda dan memfitnah mata yang melihat. Faham? Jadi nak tengok hukum. Kalau dia keluar tu dalam keadaan tertutup, dia buat zumba kerana nak selamat menyihatkan badan, tidak dilihat oleh laki-laki, hukumnya ada ulama kata boleh. Tak ada masalah. Tapi kalau khalayak ramai, haram. Dan bila suami tahu isteri berjoget di luar rumah dilihat oleh laki-laki dan dia benarkan, maka dia jadi dayus. Ad-dayus la yadkhulul jannah. Dayus, orang yang membiarkan isteri buat benda yang haram di khalayak ramai, tidak akan masuk syurga. Sudah, bukan tak boleh belaka. Islam ni bukan agama haram, agama kawal. Jadi dikawal zumba ini supaya tidak jadi haram. Okey? Kalau di rumah, mana baik dia zumba depan orang lain ke zumba depan suami dia? Depan suami. Kerana pergerakan badan perempuan itu attraction, apa dia panggil, menarik perhatian sehingga kita jadi giur. Lepas tu panggil menggiurkan. Faham lagi? Sebab bila dia bergerak, mata kita terjolok. Perempuan kalau dia buat gerakan, contoh kalau dia buatkan jari, kita tengok tak dia buat ni, kita suka tak? Suka dah gerakan jari. Kalau dia buat tangan pula, suka lagi. Kalau dia buat bahu pula, dada pula, maka itu panggil mata kita kena jolok. Lepas tu panggil kelakuan menjolok mata. Tu maksudnya, bukan kau jolok ngalah, rabak mata. Faham? Jadi mu nak buat jolok mata, nak suruh jadi orang syok, nak jadi seronok, suamimu. Itu buat yang terbaik. Islam tak larang untuk suami. Nah, isteri kalau zumba depan suami, dak pergi jalan dah. Nak pergi ngai sipang mula je orang. Tak? Dia nak buat dia, dia nak zumba. Dia kata zumba kat buat dak dewang. Tak main dewang dah. Ustaz kata buat depan suami, nak tunjuk ke abang malam ni. Dia nak pergi ngai, ada hadi dah ngai. Dia kata kakak putih marah. Dah main kakak putih rumah tak lagi. Betul tak? Jadi kita tak kira zumba ke apa, kita buat perbuatan-perbuatan yang menggiurkan depan suami, menyebabkan suami kita jadi seronok. Bila seronok, piti habis apa? Tahu tak? Beli baju baru dan sebagainya. Tak percaya tak usah kata orang muda, mu zumba. Umur 26, laki 29, zumba. Dah ayah, mu orang tua. 64 bini. Baju dalam ada kelepel ke zip. Faham lagi? 64 dah. Tunggu Pok long balik lagi. Pok long 71.
Nah, tengok alik bolong alik. Bolong tengok. Meninggal dunia bolong. Boleh saka dah. Mudah-mudahan tidak banyak, sedikit kita dapat ambil pengajaran pada malam ini. Allah manfa'na ma'allamtana, alimna mimma yanfa'una, Rabbana zidna ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.